Salam guys, Muaz Malik di sini dan sebelum aku mulakan video ni, aku ada satu persoalan nak tanya pada korang. Adakah sangat penting untuk korang memiliki sebuah smartphone yang mempunyai teknologi 5G pada tahun 2021 ni? Bagi aku, untuk jawapan aku lah, aku rasa memang tak penting langsung lah sebab kita pun tahu yang mana teknologi 5G ni pun tak digunakan secara meluas lagi kat Malaysia. Tapi dalam masa yang sama, memang agak pelik jugalah kan kalau kita tengok pada manufacturer smartphone ni kan. Diorang boleh katakan semuanya memang berpusu-pusu untuk keluarkan smartphone yang mempunyai teknologi ni. And the funny thing sebab teknologi 5G ni, implementasi dia tu adalah lebih menjurus kepada smartphone yang mahal lah kan. Mostly mid-range, upper mid-range ataupun flagship device kan. Dia orang ni semua memang akan dapat teknologi 5G ni. Tapi kalau untuk smartphone mid-range dan yang ke bawah tu, boleh kata memang tak jumpa lah. Memang susah lah dia orang nak tawarkan teknologi 5G ni. Sehinggalah datangnya device ni, iaitu Realme 7 5G. Jadi sekarang ni, pada tanda harga jualan RM1,299 je, korang dah boleh dapat sebuah smartphone yang boleh menggunakan teknologi 5G tu. And bila dia ada teknologi 5G ni, kita boleh consider dia sebagai sebuah smartphone yang future proof lah. So sekarang ni, adakah kau akan kata, okay, alright, semua tak payah tengok video ni, terus pergi kedai, beli Realme 7 5G ni. Sebab Realme 7 5G ni, dia 5G, dia future proof kan. Semua benda ada kan. Kau tak paling murah ke? 5G is king. No, aku tak akan cakap macam tu. Sebab buat masa sekarang ni, 5G dekat Malaysia ni memang tak penting. Jadi dalam video kali ni, jom kita tengok benda lain yang terdapat pada Realme 7 5G ni instead of 5G dia tu. And dalam masa yang sama, kita akan menjawab sama ada Realme 7 5G ni berbaloi untuk dibeli ataupun tidak. Maka tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go! Panjang betul intro aku kali ni. Maka untuk memulakan video kali ini, kita akan bercerita terlebih dahulu berkenaan dengan rekaan luaran dia. So, rekaan luaran yang terdapat pada Realme 7 5G ni, kalau kita tengok betul-betul kan, memang boleh kata 99.99% lah nampak sebiji macam Realme 7 Pro. Yang membezakan kedua-dua smartphone ni hanyalah dari segi finishing warna je. Yang mana pada Realme 7 5G ni, warna biru dia tu memang sedikit gelap lah berbanding versi Pro. Aku personally memang tak berapa minat lah dengan warna mist blue ni kan. Bukan sebab warna dia ni tak cantik, tapi mainly adalah disebabkan kalau ambil warna mist blue ni, dia tak nampak special lah. Dia tak nampak berbeza tau dengan siri Realme 7 yang lain. Kalau aku akan go for model yang warna silver tu. Yes, warna silver yang dia punya Realme logo besar gila kat belakang ni kan. Memang paling besar pernah aku nampak lah kat smartphone Realme. And to be honest, memang lah dia punya design tu memang nampak a bit striking sikit. Tapi kalau dia beri pilihan, aku memang akan go for model silver tu lah. Sebab aku memang nak nampak smartphone aku tu lain daripada yang lain sikit. Untuk skrin hadapan pula, yang ni dia tak tiru versi Pro. Untuk skrin dia ni, dia tiru model Realme 7 Standard ataupun Nazo 20 Pro. Yang mana ianya menggunakan skrin bersaiz 6.5 inci Full HD Plus IPS LCD display. Tapi instead of 90Hz saja, dia belanja sampai 120Hz. Jadi skrin dia ni, aku memang tak ada banyak nak komplain lah. Warna yang dihasilkan memang sangat baik, punchy, skrin pun sharp. Viewing angle dia pun memang memuaskan. Cuma untuk brightness tu, kalau kegunaan bawah cahaya matahari tu memang agak struggle sikit lah. Kemudian pada bahagian bawah skrin dan pada bahagian pancu kamera dia pun macam ada sedikit shadowing. Tapi bagi aku benda ni memang no big deal, memang agak minimal. Dan kemudian bila kita tengok pada dia punya penawaran 120Hz dekat skrin dia ni, memang best lah. Sebab segala benda yang korang akan buat dekat skrin dia ni memang akan rasa lebih extra smooth. Scrolling dalam app, scrolling dalam UI, animation dia, semua akan nampak smooth tanpa sebarang hiccup, tanpa sebarang lag. Antara sebab kenapa dia boleh handle higher refresh rate yang tinggi ni adalah kerana dia menggunakan chip pemprosesan yang agak bagus untuk price range dia ni. Jadi Realme 7 5G ni dia menggunakan chip 7nm terbaru daripada MediaTek, iaitu MediaTek Dimensity 800U 5G. Jadi chip yang digunakan pada Realme 7 5G ni, dia bukan chip cat ayam tau. Sebab kalau kita nak bandingkan chip ni dengan chip yang digunakan pada Realme 7 Pro, iaitu Snapdragon 720G, bila kita letak side by side, sebenarnya Dimensity 800U ni mampu untuk memberikan performance yang lebih baik, tak kisahlah dari segi dia punya CPU ataupun GPU. Cuma kekurangan untuk Dimensity 800U ni, bila letakkan dengan 720G tu, dia punya power consumption dia je lah. Di mana power consumption dekat 720G ni adalah lebih jimat tenaga kalau dibandingkan dengan Dimensity 800U 5G ni. Tapi lain-lain memang Dimensity 800U ni dia tapau habis lah. Dan benda ni bukan cakap kosong je, dia memang reflect juga dalam real world usage. Di mana Realme 7 5G ni dilihat berjaya handle segala jenis task dengan sangat memuaskan. Membuka app, multitasking, main game, edit gambar and macam-macam lagi, semua memang okey. Dan aku perasan juga
juga, walaupun aku main game, aku main PUBG Mobile pada setting balance ultra, walaupun aku main dalam sejam macam tu, phone dia tak rasa overheat mana pun. Memang just nice je temperature dia tu kan. Yang mana benda ni memang bagus untuk performance grafik. Kemudian gyroscope dalam game pun memang laju, memang tak ada masalah lag ke apa ke. And aku juga mampu untuk mendapatkan frame rate yang konsisten, iaitu pada 59 to 60 FPS. Jadi dengan chip yang powerful ditambah dengan screen refresh rate 120Hz tu, result dia memang adalah penggunaan seharian yang tersangatlah memuaskan. Cuma dekat sini kalau aku nak komplain, dia punya screen refresh rate dia ni tak sepanjang masa lah korang akan nikmati 120Hz tu. Sebab aku perasan ada certain apps dan ada certain games tu dia tak support sehingga 120Hz. Mostly dia akan support 60 ataupun 90Hz saja. Tapi benda ni bagi aku adalah lebih kepada salah developer lah dan bukannya salah daripada Realme. Kemudian satu lagi, dalam setting korang just boleh toggle pada 120Hz atau 60Hz saja. So dia tak ada option lah untuk 90Hz tu kan, in case kalau korang nak save bateri sikit ke kan. So dekat sini memang agak limited lah pilihan dia tu. Untuk spesifikasi lain pula, Realme 7 5G ni dia dilengkapi juga dengan kapasiti RAM sebesar 8GB, internal storage UFS 2.1 sebesar 128GB, penggunaan dual 5G hybrid SIM slot, masih lagi mempunyai NFC, masih juga mempunyai 3.5mm headphone jack yang menyokong high-res audio 24 bit, kapasiti bateri sebesar 5000 mAh, memang tak ada masalah untuk korang guna full day use tu semua. And kalau bateri habis pun, dengan pengejasan 30W dah charger dia tu, dia akan ambil masa dalam sejam saja untuk full charge. Dan ianya juga masih lagi menggunakan conventional fingerprint scanner yang diletakkan pada bahagian power button dan fungsi face unlock yang mana kedua-duanya dilihat tak ada masalah untuk menjalankan tugas mereka dengan cepat dan tepat. Selain itu, Realme 7 5G ni juga turut didatangkan dengan setup mono speaker dekat bahagian bawah ni. Dan kalau nak cari satu bahagian yang agak potong steam dekat Realme 7 5G ni, dia punya speaker ni lah, dia punya culprit dia tu. So selepas aku gunakan untuk layan movie, layan YouTube, dengar lagu tu semua, apa yang aku perasan, dia punya sound dia tu kan, pada volume 100%, bunyi dia tu memang akan memecah. So the best way adalah untuk korang gunakan pada volume 70% sahaja. Tapi walaupun pada 70% ni pun kan, dia punya bunyi tu pun memang agak tajam, and dia punya bass pun memang hampir tiada. So sebab itulah aku katakan yang mana mono speaker yang terdapat pada Realme 7 5G ni memang agak potong steam. And satu lagi benda yang aku tak berapa suka juga pada Realme 7 5G ni adalah dia punya sistem haptic vibration dia, yang mana dia punya vibration dia memang tak best lah. So dua benda ni je lah yang memang aku tak berapa nak suka sangat yang terdapat pada Realme 7 5G ni. Untuk kamera pula, di bahagian belakang korang akan dapat setup 4 kamera, iaitu kamera utama bersaiz 48MP, kamera ultra wide 8MP, kamera black and white portrait 2MP dan kamera makro 2MP. Kemudian untuk kamera selfie, ianya didatangkan dengan setup kamera punch hole dekat bahagian hadapan tu bersaiz 16MP. Maka untuk kualiti hasil penggambaran dia bagi aku secara keseluruhannya memang sangat memuaskan. Walaupun ianya menggunakan kamera utama daripada Samsung, iaitu Samsung S5K GM1 dan bukannya sensor Sony macam yang terdapat pada Realme 7 dan Realme 7 Pro tu, aku memang cukup berpuas hati lah dengan penghasilan gambar dia ni. Macam korang boleh nampak, ianya mempunyai kawalan dynamic range yang baik, potongan portrait yang memuaskan, fungsi night mode yang bagus dan penghasilan gambar yang penuh dengan detail dan sharp. Tapi macam biasa juga untuk kamera ultra wide dia tu, memandangkan dia didatangkan dengan saiz megapiksel yang agak rendah, iaitu 8MP tu kan. So apa yang aku nampak, walaupun dia mampu untuk hasilkan gambar yang nampak kemas, namun details tu memang agak kurang sikit lah kat situ. Kemudian untuk kamera makro dia pula, sama jugalah, memang agak mengampakan lah dengan kewujudan dia tu, yang aku rasa sekadar untuk menambah bilangan kamera utama je. Untuk penggambaran pada kamera hadapan pun aku boleh kata agak bagus juga. Walaupun kadang-kadang tu nampak macam fungsi HDR dia tu macam agak agresif sikit kan, tapi outcome dia dilihat agak kemas lah. Tak kisahlah kalau korang berada pada mode biasa ataupun dalam mode portrait, warna dia memang nampak punchy, sharp pun sharp, exposure pun just nice. So aku memang suka lah kamera selfie dia ni. Untuk video pula, video memang nampak agak baik pada setting 4K 30fps, namun hasil video yang terbaik adalah pada setting Full HD 30 atau 60fps, kerana video akan nampak lebih stabil. Namun apa yang aku perasan dalam kesemua setting ni, dia macam ada satu karakteristik yang lebih kurang sama je, iaitu video akan mempunyai exposure hunting and jello effect yang sedikit ketara. So kesimpulannya dekat sini, apa yang aku nampak ada dua lah. Satu untuk siapa yang dah berbelanja untuk beli Realme 7 ataupun Nazo 20 Pro tu, memang salam takziah lah diucapkan. Sebab aku personally merasakan yang mana Realme 7 5G ni adalah pembelian yang lebih baik, sebab dia ada screen 120Hz, kemudian bateri dia pun besar, dia punya kamera pun bagus. Walaupun dia tak gunakan sensor daripada Sony, dia gunakan Samsung punya sensor, still gambar macam korang boleh nampak memang bagus. Dan benda yang paling penting sekali adalah performance dia lah kan, sebab Dimensity 800U ni dia memang tapau habis lah MediaTek Helio G95 yang digunakan pada Realme 7 dan Nazo 20 Pro tu. Kesimpulannya
Soalan yang kedua pula, kalau diberi pilihan sama ada untuk go for Realme 7 5G ataupun Realme 7 Pro, dekat sini personally aku akan lebih memihak kepada Realme 7 Pro. Sebab Realme 7 Pro dia didatangkan dengan penggunaan skrin jenis Super AMOLED, and benda ni memang personal choice lah. Aku rasa yang mana skrin Super AMOLED tu adalah lebih superior daripada skrin jenis IPS. But then again, walaupun dia menggunakan skrin jenis Super AMOLED, korang kena faham juga dia punya penawaran untuk dia punya refresh rate dia tu masih lagi takat lama lagi lah, iaitu 60Hz. And tak semua orang suka 60Hz ni. So benda ni maybe akan membuatkan korang rasa macam turn off sikit lah untuk go for Realme 7 Pro kan. Kena pula dia punya performance pun macam lebih kurang sama je dengan Realme 7 5G ni. Lepas tu korang nak kena tambah lagi 200 pula kan untuk beli Realme 7 Pro kan. Memang lagi menyinggap lah, dah 60Hz je. Jadi macam aku cakap tadi lah, kalau korang nak sebuah smartphone Realme yang mempunyai kualiti skrin yang baik, then memang go for Realme 7 Pro. Tapi kalau 60Hz pada Realme 7 Pro tu buat korang turn off, korang nak higher refresh rate juga kan, memang nak 120Hz tu, then memang tak ada pilihan lain lah. Memang aku akan suggest untuk korang go for Realme 7 5G ni. Lagipun kalau korang ni jenis yang pakai phone sampai hancur kan, 3 tahun, 4 tahun kan, memang agak berbaloi lah untuk korang angkat phone ni. Sebab dengan adanya teknologi 5G tu, so bila sampai je 5G kat Malaysia, tak tahu bila, bila sampai je 5G kat Malaysia tu, boleh terus pakai lah. Memang dia memang future proof lah cerita dia. Okay? Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Aku akan letak link pembelian untuk Realme 7 5G ni dekat dalam description box di bawah. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.